Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini, malam ni tuan-tuan, saya nak mengulas tentang tindakan terdesak. Hari ini sudah mula keluar daripada gua kelam ke, gua Planet of the Apes ke, saya tak pasti. Yang pasti tuan-tuan, seorang lelaki yang berbulu badannya hari ini dilihat memperkudakan, menunggang isu bosku untuk meraih sokongan daripada kawan-kawan yang menonton live beliau setiap malam. Kalau sebelum ini, saudara, ketika Datuk Seri Najib Tun Razak masih lagi berada di luar, saya masih ingat lagi ketika Papa Gomo ataupun entah siapa pula bagi dia Sir, dia gelar diri dia Sir Azri. Inilah orang-orang yang antara manusia yang kurang siuman tuan-tuan, yang memandai memakai gelaran-gelaran tanpa mendapat pengiktirafan sebenar. Papa Gomo ataupun Sir Azri ni, saudara, kalau kita masih ingat ketika bosku masih lagi berada di luar dan ketika Sir Azri ini diupah, dibayar oleh mereka-mereka yang cukup rapat dengan Hamzah Zainuddin, mereka yang cukup rapat dengan Syamuddin Tun Hussein, saudara. Pada ketika itu kita masih ingat lagi bagaimana beliau mengecam Datuk Seri Najib Tun Razak, menghentam Datuk Seri Najib, menghentam Datuk Seri Zahid, dan bila mana hari ini golongan-golongan yang pro Perikatan Nasional juga yang telah menyebabkan Datuk Seri Najib akhirnya berada di belakang gerigi besi, tiba-tiba tuan-tuan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan ini, mereka menunggang nama bosku ataupun nama Datuk Seri Najib dengan mengatakan kononnya Datuk Seri Najib marah dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib marah dengan kerajaan perpaduan, dan mengarahkan supaya kerajaan ini diserang, dan mengarahkan supaya penyokong-penyokong Datuk Seri Najib memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional dalam 6 pilihan raya yang bakal diadakan kelak. Jadi tuan-tuan, ini antara perkara yang kita nak ulas pada malam ini, yang kita nak bincangkan pada malam ini. Sesiapa yang biasa tengok live manusia yang berbulu ini, tuan-tuan, bolehlah masuk ke dalam ruangan komen. Ada nombor telefon hari ini. Sudah ajal ke nombor telefon kita? Belum. Satu dah ajal. Baru je orang top up tu. Dah ajal pula. Okey, tak apalah. Apa nombor baru kita? 017 330 5275. 017 330 5275. Jadi soalan anda boleh diajukan terus di dalam ruangan komen Facebook, tapi takut kita tak terbaca. Jadi minta tolong WhatsApp direct. Segala apa yang diulas oleh Papa Gomok ni, tuan-tuan boleh ajukan kepada saya. InsyaAllah kita akan jawab satu persatu. Ini permintaan. Kalau nak ikutkan, tuan-tuan, kita nak cerita tentang soal Perhimpunan Agung UMNO. Namun banyak request yang meminta kita menjawab manusia ni. Saya pun tak pasti dia manusia ke ataupun daripada spesies Planet of the Apes. Okey, saudara, silakan soalan. Hai. Okey tak? Korang tak ada soalan? Cuba yang tanya soalan tu duduk depan. Okey. Cakap. Siapa yang berada di TT pun boleh request untuk masuk. Kalau boleh kita ajak sekali Papa Gomok ni sekali. Kalau dia berani, anak jantan, mari masuk sini. Kita berdebat.
Saya kalau apa ni, abang kata orang tu cicak mengarung, saya nak nak layan pun malah. Tapi kalau dia nak berdebat dengan kita pada malam ni, silakan. Okey. Saudara Mat, ya. Kalau kita lihat kan, Datuk Seri Najib ni setia dengan UMNO, kekal Ya. dengan UMNO kan, menyokong UMNO. Tapi kenapa orang yang sibuk kan bercakap pasal dia ni kan, boleh pula duduk dengan Tun Dr. Mahathir, menunggang nama Datuk Seri Najib, mengatakan Datuk Seri Najib ada sekian. Saya rasa kalau orang yang macam Gomo ni, buat perangai macam tu, still okay. Sebab dia ni memang cari makan. Sekejap dia dengan Hamzah, sekejap dia dengan Isyamuddin. Siapa boleh bayar dia? Memang orang tu lah yang dibelanya. Cuma kita ni sebagai orang yang biasa dengan Datuk Seri Najib, orang yang bersama dengan UMNO, kita dah tengok perangai dia macam mana dia beria-ria membela Perikatan Nasional sebelum ni, kan? Kita pun tahu bagaimana dia menghentam Datuk Najib, khususnya bila Datuk Seri Najib menyokong usaha untuk menarik balik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin, kan? Teruk Datuk Seri Najib dibantai, teruk Datuk Zahid dibantai. Tapi kita ada di antara kita ni masih percaya dengan dakwah-dakwah yang dibuat oleh Papa Gomo ni. Malah hari semalam sehingga kan Datuk Nizar Najib terpaksa mengeluarkan kenyataan tak benar bahawa ayahanda beliau marah dengan Presiden, marah dengan Kerajaan Perpaduan, meminta kita menyokong Perikatan Nasional, kan? Sangat tak masuk akal. Bagaimana mungkin Datuk Najib nak suruh kita untuk menyokong Perikatan Nasional yang kita tahu inilah lahabau-lahabau dan walaun-walaun yang telah menyumbat beliau sehingga beliau dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita tengok orang yang telah melakukan pendakwaan terpilih, siapa dia? Ianya dimulakan oleh Mahathir Mohamad. Di mana Mahathir Mohamad hari ini? Dia bersama dengan Muhyiddin. Siapa yang meneruskan usaha yang dibuat oleh Mahathir? Muhyiddin Yassin. Kan? Lepas tu dilanjutkan pula oleh Ismail Sabri. Jadi bagi saya sangat tak masuk akal kalau ada lagi manusia yang masih mempercayai bahawa Gomo ini betul-betul nak berjuang membela nasib Datuk Seri Najib. Apatah lagi kalau ada orang yang mempercaya, mereka-mereka yang dekat dengan Mahathir, mempercayai orang yang bersama dengan Mahathir seperti Khairuddin Abu Hassan, Nadine Botok ni, masih percaya dengan Muhyiddin Yassin, masih percaya dengan Hamzah Zainuddin, masih percaya dengan Isyamuddin Tun Husin. Ini manusia-manusia yang bagi saya ialah kesetiaan dia kepada Mahathir dan Muhyiddin. Sudah pastilah kalau kita sendiri tahu Datuk Najib ni dipenjarakan oleh Mahathir dan Muhyiddin dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya, bagaimana mungkin kita mengharapkan pembebasan Datuk Seri Najib ini dibuat oleh Mahathir and the gang? Cukup tidak masuk akal. Cuma kita harap kawan-kawan kita bersabar. Kita sedang mengusahakan, kita sedang melakukan pelbagai usaha bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan dalam kes Datuk Seri Najib, dan semoga Datuk Seri Najib akan segera dapat dibebaskan. Setidak-tidaknya pun melalui proses pengampunan diraja. Benda belum berakhir, kena ingat. Kes Datuk Seri Najib belum masuk dalam lembaga pengampunan diraja. Saya yakin tuan-tuan, Kebawah Tuanku ni, hubungan dia dengan Datuk Najib ni daripada kecil. Tak mustahil. Sebelum baginda turun ni, manalah tahu terbuka pintu hati baginda untuk mengangkat fail petisyen mahkamah Datuk Seri Najib ini, petisyen pengampunan diraja, untuk didengari oleh lembaga pengampunan. Memang ikut prosedur, mesti tunggu 1/3 hukuman dijalani. Tetapi di bawah perkara 42, memang Kebawah Tuanku mempunyai kuasa mutlak, kuasa penuh. Okey, silakan. Ada soalan lain?
Tok, Ya. proklamasi Melayu itu Ya. yang diketuai oleh Mahathir, kononnya untuk mengangkat Melayu dan sebagainya lah, dan dibantu oleh budak bujambang tadi tu Jadi kenapa Mahathir yang suka menghina Melayu ni mengatakan Melayu cepat lupa, Melayu malas, Melayu harap tongkat, tembak orang Melayu tak memali, lepas tu belasah di Petronas. Boleh ke dia jaga orang Melayu sebenarnya? Bagi saya lah, kalau dulu 22 tahun yang pertama tu, kalau orang Melayu tak sedar bahawa mereka telah mengangkat bukan Melayu menjadi Perdana Menteri, dan hasilnya memang dia tidak melakukan pembelaan terhadap orang Melayu. Kan? Memang ikuiti Bumiputra 1981 bila dia masuk office Perdana Menteri, 18%, bila dia keluar tahun 2003 pun masih maintain 18%. Jadi bagi saya, kalau kita dah tahu ini manusia yang memang tidak ada jati diri Melayu, tidak ada progres orang Melayu yang dia laksanakan walaupun dia Perdana Menteri yang paling lama dalam sejarah, tidak ada pencapaian yang boleh dibanggakan oleh orang-orang Melayu, kecuali satu dua tokoh-tokoh korporat yang menjadi, bak kata orang tu, kroni dia. Itu je yang mendapat manfaat. Itu pun kebanyakan toke-toke dan juga tycoon-tycoon yang bukan orang Melayu yang mendapat keistimewaan-keistimewaan di bawah pemerintahan beliau. Jadi takkanlah sampai sekarang ni bila kita tengok dia diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi dalam tempoh 22 bulan itu. Apa pencapaian yang dia buat terhadap orang Melayu? Apa kelebihan yang dia dah bawa untuk membantu orang Melayu? Kita lihat hari ini orang stigma, orang masih teringat betapa teruknya kerajaan ini. Dari segi hutang negara bertambah berlipat kali ganda. Dari segi pencapaian ekonomi kita merosot dengan dahsyat sekali. Dari segi bursa saham Kuala Lumpur merudum lebih 300 mata. Mata wang kita hancur lebur akibat daripada pentadbiran Tun Dr. Mahathir. Banyak benda ni memberi kesan kepada orang Melayu juga. Dan tidak ada sebarang achievement yang dia bawa selain daripada satu perhimpunan Maruah Melayu yang dia buat bersama Anwar Musa dengan Haji Hadi. Itu je. Tak ada benda lain yang signifikan yang boleh dijadikan sebagai kayu pengukur kejayaan dia dalam usaha untuk memertabatkan orang Melayu. Tetapi insya-Allah semalam Yang Berhormat Timbalan Presiden UMNO telah mengusulkan supaya satu Kongres Bumiputra, dan hari ini pun pemuda menyahut untuk kita laksanakan Kongres Melayu ini, tetapi lebih kepada pengisian dia, bukan untuk mendapatkan kuasa politik seperti mana yang dilakukan oleh Mahathir dan kuncu-kuncunya ini, tetapi lebih kepada tentang memperkasakan ekonomi Bumiputra, memperkasakan tentang bahasa Melayu, memperkasakan tentang adat resam dan budaya Melayu. Kita lebih nak memperkasakan perkara-perkara ini berbanding dengan hanya untuk merampas kuasa seperti mana yang dilakukan oleh Mahathir, Haji Hadi dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Ini. Okey? Okey tak? Ya. Apa ni? Saya nak tanya lah kan, Papa Gomo ni kan dah bersama Tun Mahathir, Ya. cium tangan, dah siap potong-potong rambut, Ya. bertahlul kan. Alhamdulillah lah, dia dah bertahlul dan bertahyul. Dan kenapa pula dia sibuk kan nak cakap pasal bosku ni tu? Kalau Tun Mahathir ni nak gunakan bosku tu apa? Dulu dia yang sibuk katakan dia pompa. Ya, peranan yang dimainkan oleh Papa Gomo ni ialah memecah belahkan kita. Itu kita kena faham. Mereka tahu bahawa kalau mereka tidak main sentimen agama, mereka tidak boleh tarik sokongan orang Melayu. Mereka tahu kalau mereka tidak main sentimen perkauman, tidak melaksanakan agenda racism, mereka tidak boleh tarik sokongan orang Melayu. Ini kelemahan orang Melayu juga. Bila ada pihak-pihak tertentu yang menampakkan seolah-olah mereka ni memperjuangkan tentang orang Melayu,
cepat sangat terpedaya. Padahal kita lihat kenyataan daripada Khairi Jamaluddin sendiri mengatakan bila dia berada dalam kabinet bersama dengan PAS, tidak pernah sekali pun PAS membangkitkan soal hukum hudud. Tak pernah sekali pun PAS bangkitkan soal rang Undang-Undang 355. Benda ni semua sudah pun ditong sampahkan oleh PAS. Maknanya nak kata PAS ini berpegang teguh kepada pendirian dia nak menegakkan agama Islam, tak ada. Yang kita pasti apa yang dia tegakkan ialah cabutan bertuah. Cabutan daripada 8 kali setahun, PAS telah menyokong untuk menjadikannya kepada 22 kali setahun. 8 kali tuan-tuan, cabutan special ni, special draw, naik kepada 22 kali. Hukum hudud, potong tangan dan sebagainya, semuanya tuan-tuan hilang daripada ingatan pemimpin PAS ketika mereka berada di tampuk kuasa. Hukum takzir pun tak ada tuan-tuan. Bagi mereka ini semua membazir. Bukan hukum takzir yang dilaksanakan. Semua dah jatuh kategori membazir di mata pemimpin-pemimpin PAS. Itu sebab saudara, orang Melayu jangan lagi dengan mudah terpedaya dengan propaganda-propaganda yang dibuat oleh pemimpin PAS ni saudara. Sama juga dengan rakan-rakannya sewaktu dalam jemaah mereka ni yang dipanggil Bersatu, yang dipanggil GTA Tok, Ya. kalaulah betul bosku keluar Ya. dan Mahathir lepas ni dah tak ada, Hancur. kalau Papa Gomu nak Mereka tak masuk- tahu nak buat apa lagi. kalau dia nak masuk balik UMNO, Ya. macam mana tu? Apa pandangan tu? Nak masuk balik UMNO. Kalau tak payah boleh tak? Bagi saya manusia-manusia resis macam Gomo ni yang sudah secara terang-terang mengatakan kalau dia dapat kuasa bentuk kerajaan Bumiputera 2/3 ni, dia nak tarik balik hak orang India, orang Cina daripada mengundi. Dia tak sedar bahawa kita ini hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya majmuk, masyarakatnya berbilang kaum. How can you say such thing? Terlalu resis lah, terlalu resis. Dan kita tengok Anwar Musa pun dah buat perangai yang sama bila dia berdebat dengan Datuk Seri Shakar. Kita ucap tahniah kepada Datuk Seri Shakar kerana dia telah membongkarkan bahawa Haji Adi sendiri mengakui bahawa mereka gagal untuk kerjasama dengan DAP kerana kegagalan mereka sendiri. Mereka sendiri gagal. Dan buku ini sudah menjadi tesis, bahan yang ditulis untuk sebelum seorang calon PhD itu viva, itulah tesis yang telah pun dibentangkan. Dan kita juga ucap tahniah kepada Nurin Aina yang telah berjaya memperlekeh Tuan Guru Anwar Musa. Sekarang ni Tuan Guru lah. Semenjak dah masuk PAS ni dia jadi Tuan Guru. Sekarang ni saya pun tak pasti dia Tuan Guru ke Tuan Garu ke. Apa pun saudara, yang pasti matlamat dia menyertai PAS tidak lain tidak bukan hanya untuk mendapat kuasa. Dulu mengharapkan boleh dapat menjadi ahli parlimen. Bila Tan Sri Muhyiddin sendiri tak bersetuju untuk dia menjadi ahli parlimen calon daripada PAS di Ketereh kerana takut nanti peluang calon daripada PPBM untuk mendapat kursi DUN menjadi malap. Maka akhirnya kita tengok kalau tak dapat jadi menteri, dapat jadi Esko Kerajaan Negeri pun jadilah. Begitulah betapa desperate-nya Tan Sri Anwar Musa. Saya tak fikirlah sampai ke tahap orang PAS ni nak bagi Anwar Musa ni jadi MB. Tetapi kita tak boleh underestimate kebebalan pemimpin PAS. Kita tak boleh. Kadang-kadang bila datang dia punya bingai ni tuan-tuan, apa saja mustahil.
Apa saja yang mustahil. Halal. Yang halal boleh jadi haram, yang haram boleh jadi haram jadah. Okey, soalan lain. Kita ada 3 orang nak masuk TT kita. Okey, Soalan. kita buka. Soalan Ya. studio dulu Studio Okey, kita dah tengok kerajaan perpaduan sekarang 7 bulan memerintah kan. Ya. Lepas tu kita bayangkanlah yang pembangkang ni bakal ada kerajaan bayangan dan sebagainya kan. Ya. Kabinet bayangan. Tapi apa yang mereka mainkan adalah soal-soal resis, soal-soal bakuteh. Ya. So, apa pandangan tu? Takkan kita nak pilih pemimpin dari kalangan orang-orang macam ni? Tak, macam saya cakap lah, kalau orang yang logik akal, dia boleh menggunakan otak yang waras, mereka boleh bezakan yang mana isu-isu yang betul-betul rasional untuk diutarakan. Yang mana isu-isu yang sekadar menarik ataupun ingin memancing emosi kita. Emosi kita tentang kaum kita. Emosi kita tentang agama kita. Kan? Itu sebab walaupun dah diperjelaskan, contohnya macam kes Jill Island. Kan? Ini bukan soal membenarkan bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah. Ini soal tentang isu pentadbiran. Perbezaan di antara arahan pentadbiran yang keluar pada tahun 1986 dengan arahan kabinet yang telah meluluskan penganut agama Kristian untuk menggunakan bahan-bahan yang ada perkataan kalimah Allah, kalimah solat Baitullah dengan syarat ianya mesti dicop dengan bab kata orang tu hanya untuk kegunaan umat Kristian, orang yang beragama Kristian, tidak boleh diedarkan, tidak boleh dijual kepada orang yang beragama Islam. Ini sebenarnya mereka lebih faham tentang isu Jill Island. Ianya hanya sekadar isu rampasan CD, tetapi mereka mengambil peluang ini untuk exploit benda ni, menjadikan isu ni seolah-olah bahawa kerajaan hari ini tidak tegas tentang soal penggunaan kalimah Allah. Padahal Majlis Fatwa Kebangsaan sendiri tahun 2014 dah memutuskan perkataan kalimah Allah, kalimah Baitullah, kalimah solat dan Mekah ini hanya khusus untuk agama Islam dan masih konsisten. Dan kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan telah memutuskan untuk memperketatkan lagi benda ni dan akan mencadangkan kerana benda ni di bawah pemerintah kita, iaitu raja-raja kita, perkara-perkara yang berkaitan dengan umat Islam, ianya akan dibentangkan di dalam mesyuarat majlis raja-raja nanti supaya ianya dapat kita kata orang ni, kalau kes 1986 ni ada 2 arahan yang boleh menyebabkan akhirnya BCD Jill Island ini terpaksa dipulangkan. Dan Jabatan Peguam Negara berpandangan bahawa kalau diteruskan pun kita tak boleh menang. Jadi lebih baik kita betulkan undang-undang ni, kita perketatkan seketat-ketatnya supaya tidak ada lagi pihak yang boleh menyebarkan. Kerana di dalam Malaysia ini agama Islam ialah agama persekutuan, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Apa maksud dia? Maksud dia agama Islam ini agama persekutuan. Agama Islam boleh disebarkan kepada bukan Islam. Tetapi agama lain tidak boleh disebarkan kepada umat Islam. Ini jelas. Tidak ada tolak ansur dalam hal ini. Okey, kita ada pemimpin PAS ke pengikut PAS ni. User 256. Saya rasa memang lah ni. Silakan. User 256 sebab dia tak tulis nama ni. Yang saya tahu ada bendera PAS je. Silakan masuk. Assalamualaikum. Tak nak masuk pula. Next. Tergamam. Tolong ajar dia tu tukar nama macam ni. Nanti kena buat khusus TikTok Okey, silakan. Kawan-kawan di VTT. Saya tak boleh sebut. Nanti habis kena blok semua. Silakan.
Kenapa dia orang tak bercakap ni? Sendiri. Oh, okey. Muhammad Azwan, silakan. Ya, saya berjumpa lagi, Datuk. Ya. Saya ingin bertanya 3 soalan pedas sikit lah pada Okey, malam ini. pedas sikit, silakan. Saya sebagai anak muda, saya ingin tahu yang sebenar-benarnya siapakah kaum Cina. Ini bukan main isu kaum Malaysia, Datuk. Saya ingin tahu antara MCA, Gerakan dengan DAP. Ya. Siapakah yang komunis sebenarnya? Ui, macam mana pula tu Siapakah yang komunis Yang sebenarnya antara DAP, Gerakan ataupun MCA. Saya tak pastilah sama ada Parti Komunis Melaya dulu ada register apa ni ROS. Yang saya tahu Parti Komunis Melaya ialah sebuah pertubuhan haram. Jadi kalau mereka ni pertubuhan haram, mereka tak boleh collect ahli Jadi kalau tak boleh collect ahli, macam mana nak katakan seseorang itu ahli Parti Komunis Melaya? Kecuali ada bukti yang kukuh yang jelas menunjukkan bahawa seseorang itu pernah ditangkap ke, pernah berada di medan perang ke, berjuang atas platform komunis. Yang saya pasti memang kita tak nafikan ramai orang yang membangkitkan soal penglibatan DAP dalam peristiwa 13 Mei. Tapi kalau mereka bangkitkan tentang penglibatan DAP, saya nak beritahu yang mencetuskan perarakan yang mengakibatkan berlakunya 13 Mei ialah gerakan dan disertai oleh DAP pada ketika itu di Pulau Pinang. Itu yang memulakan rusuhan kaum itu. Okey? Okey, yang kedua, Datuk. Soalan saya ingin bertanya mengenai SPRM ada membuka kes dana juni. Dana judi, bukan juni. Judi. Minta maaf. Ya. Dana judi. Ya. Macam mana kes itu sekarang, Datuk? Senyap dan berbahaya selepas SPRM ada keluar kes. Ya, SPRM dia baru buka kertas siasatan. Sebab sebelum ni kenyataan yang kita sedar bahawa pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ni ada mengambil dana judi. Itu sebab daripada hanya 8 cabutan meningkat menjadi 22 cabutan. Macam mana kita boleh tahu benda ni? Kerana maklumat yang dikeluarkan melalui kenyataan media yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Betul tak? Tetapi tidak ada mana-mana pihak yang tampil untuk memberikan maklumat secara khusus, bukti-bukti kepada pihak SPRM. Jadi SPRM tidak membuka kertas siasatan. Itu pada ketika itu. Tetapi dua minggu ke seminggu yang lepas, sudah ada individu yang tampil memberikan bukti kepada pihak SPRM berhubung dana judi yang diterima oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi sekarang ini SPRM sudah pun membuka kertas siasatan. Jadi Wan, SPRM baru 2-3 hari buka kertas siasatan. InsyaAllah bila SPRM dah selesai menyiasat dan sekiranya SPRM merasakan ada kes yang kuat berhubung dengan isu Kerajaan Perikatan Nasional ini menerima dana daripada tokey-tokey judi ni, maka dia akan submit kepada Jabatan Peguam Negara. Dan di situlah nanti kita akan lihat sama ada Jabatan Peguam Negara merasakan kes ini kuat ataupun tidak, ada peluang, ada prima facie ataupun tidak. Kalau Jabatan Peguam Negara merasakan pendakwaan perlu dilakukan, maka baru akan ada pendakwaan. Jadi kita kena faham kita orang politik, kita parti-parti yang memerintah, termasuklah Datuk Seri Ibrahim, tidak boleh mengarahkan supaya pendakwaan itu dibuat. Dia boleh menggesa, dia boleh mencadangkan supaya siasatan dilakukan. Ini SPRM dah buka, kertas siasatan dah buka.
Kemudian kalau ada bukti kukuh, baru keputusan tu di tangan peguam negara. Kalau peguam negara rasa bukti tak cukup kuat, kalau masuk pendakwaan pun belum tentu menang, kemungkinan besar tidak ada pendakwaan langsung. Okey? Baik. Dan yang soalan terakhir saya, Datuk, Okey. saya ada tengok video yang Datuk up dekat FB Datuk Okey. yang mengenai Datuk dengan Haji Hadi Okey. mempersendakan almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Ya. Isu tu boleh ke buat report polis? Itu saja. Terima kasih, Datuk. Jumpa lagi. Saya rasa isu tu lebih kepada kalau menghina, maka terpulang pada keluarga lah. Kalau keluarga merasakan dia nak buat saman sivil ke apa untuk mengatakan ianya melanggar sebarang kanun tata cara jenayah, saya nampak macam tak berapa nak ada lah. Lebih kepada mempelekeh, menganjing-anjingkan Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz, menganjing-anjingkan Lim Kit Siang disamakan dengan Ni Aziz. Allahu Akbar. Okey. Terima kasih, Datuk. Terima kasih Wan. Okey, silakan. Salam perpadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mr. Potato. Dato', saya kenalkan diri saya. Nama saya Khairun. Okey. Saya ahli UMNO lah Okey. khususnya. Okey. Saya nak tanya dua soalan. Okey. Okey, baru-baru ni anak Datuk Najib, siapa tu, Niza. Niza, okey. Niza Najib kan. Okey, dia ada keluarkan kenyataan yang dia menafikan yang Datuk Najib suruh kita semua ahli akad umbi, sokong PN apa benda semua kan. Betul. Okey, then adalah individu tertentu ni yang ada, saya tak tahu siapa yang edit dan quote dia punya statement daripada media sosial lain. Okey. Dan cakap kita kena sokong ni, kita kena sokong perikatan. Ya. Lepas tu Datuk Najib kecewa dengan akad Siapa umbi ni? sebab benda semua. Saya nak tanya pendapat Datuk lah. Ya. Pada pendapat Datuk, apakah individu tersebut Ya. dia dah sakau sehabis-habisnya projek dalam UMNO dan dia maknanya projek semua dah bagi benda, tapi bila dah tak ada apa, dia kecewa dengan kepimpinan tertinggi. Dia maki hamun UMNO, dia cakap buruk pasal UMNO. Saya tak pasti tentang sakau-sakau. Saya rasa kita jangan tuduhlah dia orang ni sakau duit UMNO ke ataupun dia orang ni dapat projek dan sebagainya. Cuma ada beberapa individu yang saya tahu dia sudah pun bersama dengan kepimpinan Bersatu. Kalau macam Papa Gomo ni, memang saya tahu dia dulu pun dia bersama dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dia bersama dengan Datuk Seri Syamuddin. Memang dari segi kewangan ni memang dia ada dapat bantuan kewangan. Macam mana, melalui projek ke, melalui bayaran secara bulanan ke, yang itu saya tidak ada kepastian. Saya tidak pasti, kita tak boleh nak tuduh lah. Tetapi ada juga setengah-setengah yang sebelum ni dia tak dapat apa-apa. Mungkin adalah orang daripada UMNO ni, ketika kita dalam pemerintahan, adalah mereka ni kita jaga. Contohnya macam diorang ni jadi cyber troopers kepada pemimpin-pemimpin tertentu di dalam kerajaan. Contohnya macam contoh cyber troopers yang direkrut oleh Anwar Musa melalui Tun Faizal and the gang dan sebagainya. Ataupun cyber troopers yang direkrut oleh Datuk Dini, oleh orang kanan Ismail Sabri. Sekarang ni kebanyakan mereka ni menjadi jin tak ada tuan. Jadi mereka ni memang lebih kepada sebelah Perikatan Nasional. Mereka bukan bersama dengan kita. Itu kita kena faham. Tapi ada juga yang dulu bersama dengan Ismail Sabri, bersama dengan
menteri-menteri, bila menteri-menteri ni ada yang sudah tidak bersama dengan UMNO, ada juga orang-orang mereka tu dah kembali bersama dengan kepimpinan parti. Okey? Okey. Soalan kedua saya. Dalam Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ni juga, Ketua Pemuda Dr. Akmal Saleh telah mengeluarkan kenyataan yang DAP seharusnya meminta maaf kepada ahli-ahli UMNO dan ahli-ahli UMNO yang terkesan dengan perbuatan mereka yang terdahulu lah. Okey, dan ada satu, dan tak lama lepas tu Presiden kita dia mengeluarkan kenyataan pula, DAP tak payah meminta maaf. Ini Datuk, pada pendapat saya lah, ini akan menimbulkan sedikit kekeliruan di ahli-ahli bawah yang mula nak terima pimpinan kerajaan perpaduan ni, dan kat bawah ni yang ahli-ahli baru ni akan merasa keliru dekat situ. So kita patut terima DAP ni ke ataupun kita kena lawan DAP ni? Di kat situ masih bermain lagi, Datuk. Okey, dia macam ni lah Saya rasa saya nak minta maaf lah bagi pihak adik saya ni. Adik saya ni pernah jadi Ketua Pemuda Bahagian Satu Penggal, lepas tu dia tu jadi Esko. Dia terus jadi Ketua Pemuda Malaysia Dari segi selok-belok politik ni sebenarnya saya rasa banyak benda yang dia masih perlu belajar lagi lah Jadi saya minta maaf lah kalau siapa yang terkecil hati dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda kita ni. Bagi saya, seperti mana yang Presiden UMNO nasihatkan, kita sekarang ni sudah membentuk sebuah kerajaan dengan rakan-rakan Pakatan Harapan. Tak kira lah dia parti mana. Parti Bersatu ke, parti PKR ke, parti Amanah ke, parti DAP ke. Kita dulu memang ada benda yang kita tak senang dengan DAP, tak senang dengan kenyataan dia. Sama juga PKR, sama juga Amanah. Tetapi hari ini kita sudah duduk di dalam sebuah kerajaan secara bersama. Dan kita dah bersetuju, malah saya sebagai Ketua Sekretariat Media Perpaduan ini, kita dah bersetuju bahawa kita kena move on dengan meletak ke tepi segala bentuk perbezaan kita. Meletak ke tepi segala benda yang kita tak setuju dengan kawan-kawan DAP, PKR dan juga Amanah. Letak tepi. Dan kita pun mengharapkan kawan-kawan PKR, kawan-kawan DAP, kawan-kawan Amanah juga letak tepi apa yang dia tak setuju tentang kita. Macam orang sebelum kahwin, sebelum kahwin tu mungkinlah hubungan tu tak berapa cantik, kadang-kadang kita bergaduh, kadang-kadang kita tak bersetuju dan sebagainya, kita cakap lah macam-macam pasal girlfriend kita ni. Tapi last kali kita dah berkawan dengan banyak orang, last kali kita rasa kita nak berkahwin dengan girlfriend kita yang kita tak suka dulu. Jadi kita kena terimalah girlfriend kita ni tak adalah sempurna. Ada juga yang dia cakap dulu betul, ada juga yang dia cakap dulu tak betul. Tapi kalau kita dah buat keputusan, kita dah dirikan rumah tangga dengan dia, kita bentuk kerajaan dengan dia, takkanlah bila time kita dah bentuk kerajaan dengan dia, kita masih lagi nak ungkit tentang benda-benda lepas yang dia cakap pasal kita. Benda-benda lepas yang kita rasa kita tak puas hati, tak setuju dengan apa yang dia buat. Jadi ini akan menyebabkan rumah tangga kita akan kembali kucar kacir. Ini kena faham. Jadi saranan daripada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, supaya semua pihak di dalam parti kita UMNO menghormati kerjasama di dalam kerajaan perpaduan ini. Maknanya bila kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan, kita berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Okey? Boleh jelas Okey, Datuk. Ya, okey. Terima kasih. Ada soalan lain?
soalan netizen tu Okey. Nama dia Faizal dari Polisian. Okey Faizal. Okey, dia kata bolehkah Datuk beritahu penerimaan ahli UMNO setakat ni untuk terhadap kerajaan perpaduan tu? Saya tak nafikan kita sedang berusaha bersungguh-sungguh. Kita sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk pastikan bahawa ahli-ahli UMNO boleh menerima rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan. Tak kiralah parti mana pun. Kan? Saya rasa ini bukan masanya kita nak rasa geli untuk sebut DAP, nak rasa geli untuk sebut PKR, nak rasa geli untuk sebut Amanah. This is not the time anymore. We only have less than 2 months to face this coming PRN. Kan? Kita tak boleh lagi dah. Sekarang ni kita dah patutnya mood kita ni memantapkan lagi kerjasama. Bukan takut-takut nak sebut DAP, nak sebut PKR, nak sebut Amanah. Dan sama juga, kita juga mengharapkan kawan-kawan DAP, kawan-kawan Amanah, kawan-kawan PKR juga tak rasa malu untuk sebut UMNO, tak rasa malu untuk sebut BN. This is way forward. Kalau kita nak kerjasama ini betul-betul intact, kita kena bersedia. Dan memang orang pun, kalau pun kita cakap, kita kena cerita pasal kita kerjasama dengan kata orang tu, dengan Pakatan Harapan saja. Kita tak boleh kata kita tak kerjasama dengan DAP. Kau nak tipu siapa ni? Ini tahun 2022 tau. Rakyat Malaysia ni bukan bengap tau. Kita kena mengakui kita kerjasama dengan semua 19 parti komponen yang membentuk kerajaan perpaduan. Tak ada apa yang perlu kita malukan. Kalau kita sebagai pemimpin masih rasa malu nak mengakui bahawa we are together dalam sebuah pasukan, kita akan bermasalah dalam pilihan raya akan datang. Dan kita tak ada banyak masa. Kita kena menserasikan diri kita untuk menerima hakikat ini. Kalau kita sebagai pimpinan pun tak serasi lagi, tak boleh terima lagi hakikat ini, macam mana kaum B nak ikut? Ini kita kena faham. Kita kena faham. Saya cakap terus terang lah. Semua orang ada perasaan masing-masing. Semua orang ada perasaan masing-masing. Tetapi kita kena terima hakikat rakyat sudah memilih untuk tidak memberikan sama ada BN, sama ada PN atau PH memerintah secara bersendirian. Mereka yang memutuskan untuk kita membentuk kerajaan secara kerajaan campuran. Mereka yang telah memutuskan supaya wujudnya kerajaan perpaduan ini. Dia nak namakan kerajaan perpaduan ke, kerajaan campuran ke, kerajaan madani ke, tak kira lah. Persoalan dia, musuh-musuh politik terpaksa berpakat supaya ada kerajaan dan ada pembangkang. Kalau tidak, kita kena buat pilihan raya semula. Nak buat pilihan raya semula, tuan-tuan kena faham bahawa negara kena belanjakan lagi duit. Dalam keadaan hari ini, duit-duit yang kita belanjakan untuk kempen politik itu sepatutnya digunakan untuk jaga rakyat yang terkesan akibat banjir, yang terkesan akibat PKP berterusan dulu. Sampai hari ini masih tak selesai masalah dia orang ni. Sepatutnya duit negara ini dibelanjakan untuk selesaikan masalah rakyat terlebih dahulu. Untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi kita. Untuk mengukuhkan kedudukan hubungan antara bangsa kita dengan negara-negara jiran dan sebagainya. Ini sepatutnya fokus untuk memastikan bahawa investor-investor ataupun pelabur-pelabur lebih yakin dengan negara kita, masuk balik ke negara ini, melabur ke negara ini. Itu fokus yang patut diberikan. Tapi hari ini
bila usaha untuk meruntuhkan kerajaan yang sudah pun ditubuhkan secara rasmi dengan sokongan 2/3 majoriti, kan? Masih lagi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Maka akhirnya kita kena terima hakikat. Kerajaan mungkin lari fokus, kan? Walaupun kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid, kan? Mereka fokus dalam menjalankan tugas-tugas dia sebagai Menteri Kabinet, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, dan Menteri-Menteri Kabinet lain pun nampak performance mereka, Alhamdulillah, kan? Memang fokus. Tetapi kalau terus-menerus diganggu begini, kemungkinan besar mereka juga akan jadi macam kerajaan Muhyiddin Yassin yang hanya mempunyai 114 kursi. Yang risau takut hilang kedudukannya. Nasib baiklah kerajaan Datuk Seri Anwar ni ada 148. Kalau UMNO 30 orang ni tarik diri, BN tarik diri pun, mereka masih ada 118. Kerajaan masih berdiri teguh. Tetapi bukankah lebih baik semua orang sedar bahawa hari ini fokus ialah kena jaga rakyat. Kena selesaikan masalah kos sara hidup, kena selesaikan masalah inflasi yang hari ini ialah walaupun keadaan menjadi semakin baik, tetapi rakyat masih terasa kenaikan harga barang akibat daripada kejatuhan nilai ringgit, Kena ingat kita punya nilai ringgit bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, nilai ringgit kita mencanak, mengukuh. Bursa saham Kuala Lumpur mengukuh. Tetapi bila Haji Hadi cerita bahawa memang ada usaha nak menjatuhkan kerajaan, hari ini memang ada atap yang bocor. Terus jatuh bursa saham Kuala Lumpur. Dan mata wang kita pun terkesan juga. Walaupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mata wang kita terkesan. Tetapi kalau kita tidak melakukan sabotaj terhadap ekonomi kita, seperti mana yang dilakukan oleh Haji Hadi, oleh Muhyiddin and the gang, oleh Mahathir and the gang, maka sudah pasti proses memulihkan negara ini akan lebih cepat kita capai. It's not going to be easy, it's going to take quite some time. Mungkin berbelas tahun nak selesaikan. Bukan senang tuan-tuan. Dato' Najib tinggalkan negara ni 686.8 bilion. Hutang negara baru 50.8% berbanding dengan GDP kita. Hari ni hutang negara dah lebih kurang 1.5 trilion. More than double. Ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh selesaikan sekelip mata? No way. Bukan senang. Tetapi kalau semua orang memainkan peranan, membantu, bukan nak menjahanamkan lagi negara, insya-Allah kita akan selesaikan masalah tu dengan kadar yang lebih cepat. Okey? Okey tak? Ya. Boleh soalan kedua je. Assalamualaikum, Tok. Sikit je, Tok, soalan. Ya. Boleh, Tok? Boleh. Assalamualaikum. Saya teruslah pada soalan. Datuk, Ya. begini, dalam UMNO, mungkin ada orang yang masih lagi berhaluan kiri, Ya. dan masih lagi yang ada dan berhaluan kanan lah, kita katakan begitu. Okey, sama ada ahli ataupun pemimpin, itu tak kisahlah. Ya. Selepas saja selesai pemilihan parti, saya baik ada yang orang lama yang kekal ataupun muka-muka baru. Saya nak tanya satu soalan ke Datuk Lokman. Ya. Adakah ataupun selepas pemilihan ni dah selesai, ada lagi ke yang kita kata 1-2 orang pemimpin yang masih lagi berhaluan kiri, bila dia dah jadi kepimpinan yang baru ni, dia mula kaburkan sikit haluan dia tu. Itu pendapat saya. Saya nak Datuk Lokman ulas. Dan kalau ada benda tu, macam-macam boleh jadi lepas tu. Itu yang kita nampak lah. Saya tak nak sebut titi, saya sebut jambatan je kan. Ya, ya. Kadang-kadang saya tengok ada di pihak yang nombor 3 tertinggi pun lain macam dia punya hujah tau. Saya rasa Datuk Lokman pun tahu sedia maklum tau. Itu saja Datuk Lokman. Terima kasih, itu saja. Sebagai pengarah komunikasi UMNO ni, saya bukan semua benda saya boleh cakap macam dululah.
kita kena jaga keharmonian parti kan. Bagi saya hari ini walaupun kita terima hakikat bahawa ada juga yang bukan sehaluan dengan presiden yang telah menang dalam pertandingan, tetapi kita doakan semoga semua yang berada di dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO hari ini, tak kiralah sebelum ni mereka berada di pihak mana, kita harap selepas ini mereka ni bersatu hati lah. Mereka ni bersatu hati. Itu je yang saya boleh ulas. Kita harap tidak ada mana-mana pihak yang masih lagi berhubung ataupun nak menjayakan agenda musuh-musuh UMNO. Kita harap tak ada. Tetapi kalau makin hari makin cerah, tak mustahil. Kalau saya terpaksa tegur, saya tegur. Buat masa ni kita cuba jaga keharmonian dalam parti kita ni, tuan-tuan. InsyaAllah. Itu je yang saya boleh komen. Okey. Soalan studio. Oh, soalan studio. Silakan. Soalan studio. Mungkin ni isu Ya. semasa lah. Okey. Syed Saddiq ada membangkitkan berkenaan dengan kapal LCS dan speaker pun dah katakan tak boleh dibahaskan. Apa pandangan tu? Bagi saya, Syed Saddiq ni yalah, mungkin dia selalu sangat meluangkan masa memimpin Siti Hasmah. Jadi bagi saya lah, kalau tanya dengan saya secara peribadi memang saya tak percaya dengan Syed Saddiq ni lah. Saya masih yakin bahawa beliau bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Beliau masih lagi dengan agenda Mahathir, agenda Kemah Besar. Jadi memang tak selesai. Kalau kita tengok kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin yang pro Kemah Besar ni, lebih kurang sama je. Jadi bagi saya, kita tak payah nak hiraukan sangat. Yang sepatutnya Syed Saddiq sekarang ni fikirkan macam mana bila kesnya di mahkamah tu nanti, pembicaraan bermula, macam mana dia nak terangkan kepada rakyat duit yang sepatutnya disalurkan kepada pertubuhan belia akhirnya masuk dalam akaun bank BSN dia. Yang itu lebih baik dia fokus. Kalau kita nak ambil kira tentang soal LCS ini, Datuk Seri Anwar sudah menyatakan bahawa dia tidak akan berkompromi tentang soal LCS ini. Dan saya rasa soal LCS ini pun ada hubungan rapat dengan pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Mahathir juga. Dekat dengan atuk dia juga. Dia ni lupa agaknya. Siapa Menteri Pertahanan ketika itu. Jadi bila nak open fire tu, jangan sampai backfire. Itu je lah pesanan saya pada Syed Saddiq tu. Okey? Ya. Cakap pasal bekas Menteri Pertahanan ni. Bekas Menteri Pertahanan. Okey. Hari ni dia ada buat satu posting Ya. yang cukup menarik. Okey. Datuk Ulas. Okey. Dia ada post gambar beliau bersama KJ dan bekas Menteri Besar Johor dengan caption "What's next?" What's next Itu sebenarnya ada orang banyak tanya saya kenapa Presiden kata ada 10 orang warlord. 10 orang warlord yang tidak akan sebenarnya ialah Presiden ni sebenarnya besok baru mula Pimpinan Agung. Tapi kau tahulah dia Presiden. Belum berlaku dia dah tahu. Dia dah tahu siapa warlord-warlord yang tidak akan hadir Perhimpunan Agung UMNO ni. Jadi kita ucap terima kasih lah kerana siapa yang posting tu? KJ dan Isham. KJ dengan Isham telah mendedahkan sebenarnya siapa geng-geng pengkhianat yang akan menyertai mereka. Saya memang mendoakan semoga geng-geng pengkhianat ni cepatlah tinggalkan UMNO. Sebab lagi lama dia orang duduk dalam parti kita, lagi rosak. Pendapat saya mungkin berbeza dengan Ketua Pemuda. Ketua Pemuda mengatakan bahawa berbaiklah. Memanglah kita nak berbaik. Tapi kalau time pilihan raya sendiri, dia berkempen. Dia berkempen supaya dia dalam kempen dia tu, dia belasah Presiden. Dalam kempen dia, dia kata parti kita UMNO ni sakit. Parti kita UMNO ni sesat. Kalau kau betul lah orang UMNO,
takkan kau tak ada rasa sedikit pun terguris. Betul tak? Bukan kita tak boleh memaafkan KJ ni. Bukan tak boleh. Bukan kita tak boleh memaafkan pengkhianatan yang dibuat oleh Hishamuddin ni. Kan? Tetapi we got to draw the line. Daripada dia membantu usaha untuk menarik 16 orang ahli Parlimen UMNO bersama dengan Mahathir. Saya buat laporan disiplin. Tak ada sebarang tindakan. Kemudian dia hasut kawan-kawan kita di Sabah. Saya juga buat laporan disiplin. Last kali saya yang kena pecat. Kemudian kita tengok. Lepas pilihan raya ni, dia boleh menghasut lagi 10 orang kita bagi SD kepada Muhyiddin Yassin. Dan bengong nama Anwar Musa ni mengatakan bahawa Muhyiddin sebenarnya sudah mendapat SD terlebih awal. Betul lah. Memang Muhyiddin mendapat SD terlebih awal. Tapi Anwar Musa ni dia bukan calon pilihan raya. Dia tidak tahu bahawa setiap calon pilihan raya itu sudah tanda tangani 3 dokumen. 3 ke 4? 3. 4 dokumen. 4 dokumen. Dan di dalam dokumen itu, dia memberi mandat kepada pengurusi Barisan Nasional, Presiden UMNO lah, untuk berunding dan membuat keputusan dengan kerajaan mana yang kita nak bergabung. Dan berunding dan membuat keputusan siapa yang kita nak angkat menjadi Perdana Menteri. Anwar Musa tak tahu apa. Sebab dia bukan calon pilihan raya. Dia tak sign 4 dokumen. Dia tak sign 4 dokumen ni. Dia lafaz. Yang dia tahu sekarang ni dia kena praktis. Sahaja aku, apa ni? Dia kena lepas taklid. Sahaja aku akan menceraikan. Geng. Sekiranya aku keluar PAS. Yang ini Anwar Musa kena praktis. Kita tak adalah suruh. Macam Dr. Ashraf cakap. Kita tak adalah suruh untuk bak kata orang tu. Sampai kena lafaz taklid kepada isteri. Kalau kita bertanding atas tiket BN, tiba-tiba kita keluar masuk parti lain. Okey. Ya. Tadi soalan dia apa tadi? What's next? What's next? Jadi bagi saya kalau misalnya Hasni ke Hishamuddin ke KJ ke nak menyertai Perikatan Nasional ke nak buat parti baru, kurang tapak tangan padang bola kita tadahkan. Kita pun nak supaya ahli-ahli parlimen sembrung, ahli parlimen sempang renggam, kita nak letak orang yang setia pada parti. Kalau boleh kita nak letak orang yang setia pada parti. Kalau kita letak orang yang darah daging dia tak pernah bersyukur dengan apa yang dia nikmati selama hari ini sebagai pemimpin parti, sebagai pemimpin UMNO, dia sanggup berlaku khianat kepada kita, Jadi macam mana? Itu sebab saya berbeza pandangan dengan Ketua Pemuda. Dia mengharapkan supaya kita ambil balik. Bagi saya, kalau orang ni jadi duri dalam daging, kita dah, bak kata orang, virus tu dah merebak kat kaki kita. Kita dah potong kaki kita ni. Takkan kita nak ambil balik virus tu, masukkan letak di atas lutut. Jahanam lah parti kita. Body kita ni akan mati. Ini kena faham. Kalau dia betul-betul lah nak kembali bersama dengan parti kita, tunjukkan kesungguhan. Saya nak puji Datuk Seri Tajudin Rahman. Dia dah berapa kali dah hantar orang, hantar isteri, hantar anak berjumpa dengan Presiden, menyatakan hasrat dia nak kembali bersama dengan UMNO. Sampai dia sebut kalau boleh dia nak mati dalam UMNO. Orang macam ni patut kita beri peluang. Kalau dia kena gantung 6 tahun, saya sokong penuh. Kalau katalah bila-bila masa MT UMNO buat mesyuarat, untuk kita batalkan dia punya penggantungan. Sebab dia
ditawarkan, bukan sekali tau, 3 kali ditawarkan oleh pihak Perikatan Nasional untuk bertanding atas tiket PN. Kalau itu hari dia bertanding dekat Pasir Salak, dia menang lah. Dia menang. Tapi dia tolak. Walaupun masa aku punya penggantungan tu, aku kena pecat. Dia bantah. Dia bantah. Dia kata, kenapa tak tunggu 2 tahun setengah? Kenapa nak ambil dia semula sekarang? Tetapi aku sayang dia sebab dia sayang UMNO. Jiwa dia tu UMNO. Orang macam ni lah. Itu yang Datuk Seri Zahid kata, kalau siapa rindu kat UMNO tu, datanglah Pau. Itu yang Datuk Seri Zahid maksudkan. Kalau orang rindu kat UMNO macam Datuk Seri Tajudin Rahman. Bukan orang yang kita tengok hari-hari berkawan dengan Anwar Musang, berkawan dengan Syahidan Kasim, berkawan dengan makhluk-makhluk perosak yang menjadi pengkhianat UMNO. Macam KJ, macam Mayabera, macam apa ni, siapa nama? Hisham, kan? Sempang Renggam pun dah join. Silakan. Pasal Sempang Renggam tu dia ada post. Semalam Tok Mat kata UMNO perlu ada solusi, plan tindakan jika mahu kekal relevan. Reaction yang dikeluarkan Hasni, vision without action is hallucination. Hasni post. Ya. Itulah sekarang ni dia pun sedang berhalusinasi. Berhalusinasi. Sepatutnya kalau dia ni lahir sebagai orang yang bersyukur. Kalau dia lahir sebagai orang yang bersyukur. Baik-baik ada jawatan menteri besar tu, buatlah kerja baik-baik. Betul tak? Dia patut bersyukur kerana Kebawaduli Tuanku Sultan Johor menjaga aib dia. Kita pun tak nak buka aib. Dia patut, kalau tiba-tiba tuanku menyatakan kenapa dia tak nak Hasni menjadi menteri besar, tak ke malu? Betul tak? Jadi janganlah over sangat. Takut tiba-tiba tuanku hilang sabar. Kelebihan sultan aku ni, seorang yang penyabar, very diplomatic. Kalau ayahanda dia jangan main-main. Tapi Sultan Johor ni sangat berdiplomasi, sangat penyabar, jaga aib orang. Jadi janganlah lebih sangat. Kemudian dia boleh kata pula Presiden membuli dia, kata UMNO pusat bully dia. Padahal ya Allah, Presiden tu pertahankan dia sampai hubungan dengan istana pun menjadi renggang sikit pada ketika itu. Renggang banyak sebenarnya, tapi alhamdulillah sekarang dah okey. Punca Hasni. Dan akhirnya apa dia balas? Segala kepercayaan luar biasa yang Datuk Zahid berikan kepada dia sebagai calon menteri besar. Mempertahankan, sampaikan Datuk Zahid mengatakan bahawa kita hanya akan memberikan satu nama untuk diangkat menjadi menteri besar. Sampai baginda murka. Itu pun tak bersyukur lagi Hasni ni. Cakap Datuk Zahid macam-macam. Kemudian daripada tak dapat jadi menteri besar, kita bagi pula jadi ahli parlimen. Padahal dia dah jadi adun. Bagi jadi ahli parlimen. Kenapa nak bagi Hasni jadi ahli parlimen? Sebab apa? Sebab nak angkat dia menjadi menteri penuh. Bila Datuk Zahid bagi dia jadi ahli parlimen, saya percaya bila dia tak dapat jadi menteri besar, nak tarik pergi federal, nak jadikan dia menteri penuh. Tapi belum apa-apa dia dah ikut Isyamuddin. Dia dah berikan SD untuk Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Bila dia tak dapat jadi menteri, salah Datuk Zahid lah. Takkanlah Datuk Zahid nak bagi dia jadi menteri. Sendiri fikirlah, sendiri gali lubang, sendiri tanam. Dia dah gali lubang tu, dia sendiri tanam, kambus sendiri. Lepas tu nak salahkan orang. Tak boleh lah begitu. Okey. Tuan, adakah itu satu kesilapan UMNO untuk bagi dia peluang sekali lagi untuk jadi ahli parlimen? Jadi calon dari PRU tu yang lepas. Saya rasa semua orang tak sempurna.
masing-masing membuat kesilapan. Kan? Saya yakin hari ini Datuk Zahid pun lebih kenal siapa kawan, siapa lawan. Kan? Sama juga dengan Datuk Najib. Datuk Najib pun dulu, masa dia jadi Perdana Menteri, semua sekali Datuk Seri. Semua sekali bos. Kan? Bila dia hilang jawatan Perdana Menteri, kan? Ramai yang lari, ramai yang tinggalkan dia. Kan? Ada yang belasah dia. Tapi bila nak dapatkan sokongan orang-orang dia, ada pula yang tiba-tiba puji dia. Macam Kerry Jamaluddin. Sebelum tu habis dituning jarinya kepada Datuk Najib. Ada pula yang berbulu seorang ni, kan? Terlebih bulu, kan? Memperkudakan nama dia. Jadi saya haraplah pengalaman kita berada di dalam kerajaan, kemudian menjadi pembangkang, ini akan mengajar kita untuk lebih dewasa, untuk lebih mengenali siapa kawan, siapa lawan. Kan? Dan yang mana kaca, yang mana permata. Okey. Ni Bulu ni bawa post untuk. Dia baru post ni, saya sudah tengok Datuk Milai ni. Tembak dia tak tahu. Tembak dia tak masuk. Itulah, kita ajak dia masuk, dia tak berani masuk. Kan? Tapi dia ada masa nak kutuk saya dekat dalam Facebook dia. Tak apa, biarkan, tak kisah. Okey, ada lagi? Tok, apa Hishamuddin kata parti yang pergi tu kalau buang pemimpin-pemimpin yang berpengalaman tu Jadi dia kata dia tak pergi lah, yang pergi parti tu. Saya dah jawab dah ni Encik Wang Kuris Saya dah jawab dah isu ni. Tapi saya rasa saya jawab lagi sekali lah sebab ramai orang yang tak tahu Saya rasa kalau kita tak buang KJ, kalau kita buang KJ awal lah kita dah tahu dah dia akan pergi sebelah sana. Betul tak? Tapi disebabkan kita tak buang awal tu lah, ketika tempoh 5 hari terakhir sebelum pilihan raya, dia duk balon parti kita, dia duk balon presiden kita, duk kata kita parti sakit, parti dah sesat. Disebabkan lambat ambil tindakan inilah yang menyebabkan kita rugi. Dan disebabkan, kalau misalnya bila saya dulu membuat laporan disiplin ke atas Hishamuddin, kalau ketika itu tindakan disiplin dah diambil ke atas Hishamuddin, maka bila parti arahkan supaya tarik sokongan terhadap Muhyiddin, Hishamuddin bukan lagi orang yang menjadi sebahagian daripada orang yang ingkar tidak mahu menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Dan Hishamuddin tidak akan menjadi calon pilihan raya, yang menyebabkan hari ini kita rugi 1 kursi. Kerana Semrong walaupun atas TKBN dia menang, tetapi dia sudah digantung menjadi ahli parlimen dan jiwa dia bersama dengan Perikatan Nasional. Kita rugi hari ini. Kita rugi bukan kerana kita pecat mereka. Kita rugi kerana kita lambat mengambil tindakan disiplin kepada orang-orang yang melanggar disiplin parti ni. Kena ingat bahawa mereka diambil tindakan disiplin, ada yang digantung, ada yang dipecat, bukan kerana perbezaan pandangan. Tetapi mereka secara terang-terang melanggar disiplin parti, mengkhianat parti, sabotaj parti macam Norma. Ada bukti semua. Sudah pun diberikan oleh Lembaga Disiplin UMNO kepada Majlis Kerja Tertinggi UMNO, sehingga kan Majlis Kerja Tertinggi UMNO bersetuju dengan cadangan-cadangan yang dibuat oleh Lembaga Disiplin Parti. Okey. Kalau lah diorang ni buat parti baru, agak-agak ramai ke orang UMNO akan join, ataupun diorang ni hanya famous di social media aja. Tapi saya yakin kalau mereka buat parti baru, memang akan ada orang UMNO yang akan join. Saya yakin. Cuma taklah sebanyak ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu dipecat. Sehingga kan kita betul-betul kalah teruk dari segi sokongan orang Melayu. Malah bila Mahathir keluar parti pun, ada juga orang UMNO yang ikut dia. Tapi dia tak boleh menang pun pilihan raya. Sehinggalah dia bergabung dengan DAP.
barulah dia dapat menumbangkan Barisan Nasional. Gabung dengan Amanah, gabung dengan PKR, baru dia boleh menang. Jadi bagi saya tidak dinafikan kemungkinan ada orang UMNO yang mengikut mereka, tapi tak sampailah nak mewujudkan gelombang. Kalau tak percaya, suruh KJ tubuhkan parti. Ajak sekali Ismail Sabri ni, kita tengok siapa yang bungkus. UMNO yang bungkus seperti mana yang dia tuduh, atau parti dia yang akan bungkus. Kalau macam negarawan yang kena sawan nama Mahathir Mohamad pun bertanding 142 kursi, hilang semua sekali, kalah dan hilang deposit semua sekali, mungkinlah nasib KJ ni baik sikit. Mungkin nasib dia baik sikit. Mungkinlah ada 1-2 kursi dia menang. Tapi nak kata boleh mengambil alih pemerintahan negara, jangan haraplah. Kan? Boleh mencuba, selamat mencuba. Okey? Ya. Rumor ni tu, lepas dia kena gantung. Kena gantung lah daripada UMNO. Lepas tu dia masuk gua tu. Ya. Tiba-tiba hari ni dia keluar balik, Ya. dia nak tunjuk hero. So pada pandangan Datuk, agak-agaknya kan, apa motif sebenar dia dan sebenarnya apa yang dia nak capai tu dalam politik kan? Bagi peluang Datuk, bagi peluang. Okey. Kita bagi peluang. Tok Atulain. Alin. Okey, cakap. Alin. Assalamualaikum Datuk. Saya dari Kuching, Sarawak. Okey. Saya nak saya nak ucap tahniah lah sebab UMNO pilih kerajaan yang ada sekarang bersama-sama dengan kerajaan yang ada sekarang. Terima kasih. Sebab sebelum ni UMNO dah merasai macam mana berada di bawah PN, bawah Muhyiddin. So UMNO memang tak dipedulikan lah. So UMNO dah buat satu tindakan yang baik lah untuk bersama-sama kerajaan. Pakatan Harapan untuk menjaga Islam, Melayu dan apa lagi yang satu tu. Alhamdulillah UMNO Raja-raja bahasa Melayu. Mungkin taufik saya ni lain sikit lah Datuk. Ya. Bagi saya, bagi nak mengukuhkan kerajaan perpaduan ni, saya pernah masuk satu live macam mana kita nak aturkan balik anak-anak muda ni. Apakah cadangan saya ni kita wujudkan balik camp yang budak lepasan habis SPM tu, PLKN tu Datuk. PLKN, ya betul. Datuk sendirilah yang akan jadi ketua dia lah untuk kita tubuhkan balik. Di situ kita boleh atur balik macam mana kita nak atur kerajaan yang ada sekarang. Seperti mana PM yang baru sarankan mana budak sekolah kita kena cuci tandas. Benda-benda macam ni kita dah pernah buat dulu Datuk. Alhamdulillah dengan didikan kerja-kerja macam ni kita tahulah nak jaga kebersihan. Tapi dengan ada cadangan baru ni saya rasa elok sangatlah. Saya sokong 100% dah budak-budak ni kita bagi jadual untuk cuci kan. Cadangan ini telah disuarakan oleh Speaker Dewan Rakyat. Alhamdulillah. Telah disuarakan oleh Speaker Dewan Rakyat. Kita harap bila Speaker Dewan Rakyat daripada PKR ini mengusulkan perkara ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita haraplah pelatih-pelatih yang dulunya mengendalikan PLKN tiba-tiba diberhentikan oleh Mahathir. Kita harap pelatih-pelatih ni dapat diambil balik. Dapat diambil balik. Betul. Tapi saya beritahu awal lah. Saya tadi cadangan supaya saya lead benda ni kan. Buatlah, bagilah kat orang lain. Kepala saya dah banyak sangat kerja ni. Datuk, saya rasa Datuk memang seorang yang layak lah. Sebab saya tidak pernah. Tak ada, dia sebenarnya dekat Malaysia ni ada banyak lagi orang yang layak. Tapi awak dengar saya punya live je kan. Jadi janganlah semua benda letak atas kepala saya tu. Di situ kita dapat motivasi Datuk dari apa cerita kan. Kita sekali-sekala isi slot bagi ceramah ke apa, insya-Allah kita ada. Sebelum masuk kerajaan yang ada sekarang ni kan, Datuk punya move on sekarang ni memang terbaik lah. Memang terbaik lah Datuk. Terima kasih. Saya tengok memang banyak perubahan lah. Perubahan yang Datuk bawa. So, Datuk ni lebih kepada nak kerajaan yang ada sekarang stabil,
bersih, kemudian kita nak move on, kita nak naikkan balik Malaysia ni sebagai satu negara yang disegani di Asia. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah saya tengok Datuk punya live sekarang ni banyak bagi motivasi kepada ni lah. Lebih lagi dengan yang baru-baru kita dengar ni, pemuda UMNO cakap DAP minta maaf. Saya suka dengan pendapat Datuk, kita move on. Kita lupa benda-benda ni demi negara kita. Betul. Jadi di situ saya sokong lah, kalau boleh ada pengundi-pengundi atas pagar tu, kita kena fikir satu je. Kita kena fikir negara kita sekarang ni, kita nak bawa ke mana. Sama ada kita nak bawa seperti mana COVID dulu. Okey Datuk? Okey Ailin, terima kasih. Zaim Razak. Zaim Razak. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okay, saya ada dua soalan tu. Pertama, kita dah tahu satu saman telah dikeluarkan oleh Kerala kepada BMX ya. Apa nama tu, kebimbangan saya ataupun ramai syarikat daripada golongan awam niaga, apa nama tu, PMX akan kalah sebab Kerala Mahathir ni still lagi mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem kehakiman apa yang kita boleh tengok, apa yang dibuat kepada Datuk Najib kita ya. Jadi apa pendapat Datuk mengenai perkara ni? Kita cuba apa nama tu analisa setakat mana peluang PMX untuk menang dalam kes dia. Saya yakin, pertama sekali saya yakin bahawa bila Datuk Seri Anwar mengeluarkan kenyataan, dia bersandarkan pada dokumen-dokumen yang dia ada. Jadi dia tak perlu bimbang lah benda tu. Kedua, memang betul lah dari segi Ketua Hakim Negara, lantikan Mahathir, Pegawai Negara, apa semua segala macam semua. Memang banyak tak menyebelahi beliau. Tapi kena ingat, mungkin kita sekarang berhadapan dengan pilihan raya. Kita tak nampak lagi keadaan sebenar selepas pilihan raya nanti. Belum tentu perkara-perkara yang contohnya lah pelantikan Ketua Hakim Negara tanpa mengikut prosedur, tanpa mengikut perlembagaan, sepatutnya di bawah cadangan JAC ataupun Judicial Appointment Commission. Belum tentu lepas pilihan raya negeri ini ianya tidak diperbetulkan. Jadi ada banyak masa, bukan bila bicara je tu ada keputusan. 2, 3, 4 tahun pun belum tentu lagi kes tu selesai di peringkat Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah yang pertama. Dia mungkin makan masa. Okey? Lepas tu soalan kedua tu. Okey. Related dengan apa yang dipohon oleh Ketua Pemuda kita. Perbandingan dibandingkan UMNO dengan GPS. Kenapa DAP memohon maaf kepada GPS tapi tidak kepada UMNO? Apakah pandangan ini akan bagi persepsi kepada angka umbi di bawah penama tu bahawa UMNO ni diperlekehkan oleh DAP, sedangkan penama tu DAP boleh minta maaf dengan UMNO dengan GPS secara terbuka, tapi kenapa tidak dengan UMNO? Kena kita kena faham nanti sekejap Zaim. DAP minta maaf dengan GPS atas isu apa? Dia minta maaf secara dua. Dia kata saya dua orang. Yang minta dia maaf ada isu. Yang minta maaf, yang lepas tu yang dia isu apa? Isu apa dia minta maaf? Dia berkata macam-macam kepada GPS. Sedangkan UMNO sendiri, apa yang dia tak kata pasal UMNO, dan definitely UMNO pun apa tak kata. Saya nak tanya kalau kita ni, kita tak boleh move on, kita masih lagi berpandangan bahawa aku betul, orang lain tak betul, orang lain kena minta maaf dengan aku apa. Okey, katalah. Hari ni kita tuntut supaya DAP minta maaf dengan kita. Saya nak tanya berapa banyak kenyataan kita menyerang DAP dulu, terutamanya akibat daripada pengaruh-pengaruh doktrinasi yang Mahathir buat terhadap kita dulu. Kenyataan-kenyataan yang belum tentu semuanya betul. Kalau DAP pula minta supaya kita minta maaf, macam mana? Itu kita kan nanti jadi
nanti jadi panjang cerita. Dia akan nanti jadi panjang cerita. So for me, you dah decide to go into this marriage. Apa lagi kita nak cerita tentang benda lama yang pasangan kita ni buat? Benda lama yang kita tak setuju. Kalau kita dah setuju untuk berkahwin, kalau kita dah setuju untuk bersama dalam satu kerjasama, dalam satu ikatan, maka apa yang kita perlu buat ialah kita cari titik persamaan dan letak ke tepi titik perbezaan. Apa yang kita boleh capai kalau kita buat kita desak DAP untuk membuat permohonan maaf? Maruah mungkin. Yalah, apa benda yang maruahnya? Cuba beritahu dengan saya. Pertama sekali, Cuba you bagi tahu saya satu benda yang you rasa maruah tercabar. Apabila dia mempertikaikan Bumiputera, hak istimewa Bumiputera. Ya. Apabila dia mempertikaikan... Okey, macam ni lah. You cerita tentang dia mempertikaikan hak istimewa Bumiputera. Okey. You cerita tentang macam kebodohan Anwar Musa. Sebelum ni mencerita tentang deklarasi setapak. Betul tak? Tak tahu. Okey lah, tak apalah. Maknanya dia cerita tentang apa yang dulu DAP tak setuju. DAP tak setuju dasar Bumiputera. Betul tak? Salah satu daripada... Dia tak setuju bahawa ada Bumiputera, ada non-Bumiputera. Dia nak hak sama rata semua kaum. Betul tak betul? Itu Malaysia, yes. Yes. Itu maknanya kita sendiri pun tak buat homework. Okey. Cuba kita buka website dap.org.my hari ni. Okey. Kita tengok DAP at 50 lah contohnya. Sempena ulang tahun DAP yang ke-50. Di dalam itu sendiri jelas menunjukkan bahawa mereka dah ubah dah. Deklarasi setapak dah tak ada. Malaysia pun dah tak ada. Sebab di dalam itu dinyatakan dengan jelas DAP upholds kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Benda tu dah ada dah. Hari ni boleh buka website DAP. Dia orang dah lama dah. 2016 pun dia dah keluarkan benda ni. Jadi itu sebabnya bagi saya kan. Pertama sekali kita pun kena kajilah kawan kita yang kita baru kenal ni. Kalau buka tengok dalam website DAP. Dalam polisi-polisi dia. Mereka dah ubah dah polisi ni. Dah lama berubah. Saya pun Datuk Seri Ahmad Maslan beritahu benda ni. Baru kita sedar. Kita pun tak sedar sebelum ni. Baru DAP sebenarnya dah lama dah berubah benda ni. Ada lagi kita dengar mereka duk stres tentang kita nak Malaysia, kita nak hak sama rata. Ada tak dalam beberapa tahun ni kita dengar mereka cakap macam tu? Tak ada. Cuma ada serta macam dalam parlimen baru ni dikatakan nak jadi bak putih sebagai one of the Allah. Itu insensitif lah untuk orang awam. Yeah, this kind of statement is made by certain people. Yes. Memang kemungkinan besar dibuat berdasarkan ilmu yang tak berapa nak banyak ada kan. Ataupun kadang-kadang dikurniakan Allah Ta'ala kebodohan secara tiba-tiba kan. Ataupun dia melakukan provokasi. Tetapi itu bukan pendirian kepimpinan DAP. Kita kena bezakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ramasamy umpamanya. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Hasan Karim umpamanya. Adakah itu mewakili DAP dan juga PKR? Tidak. Sama juga. Kalau hari ini kenyataan Ketua Pemuda itu dianggap sebagai kenyataan daripada Parti UMNO. Tak benar. Itu pandangan peribadi beliau. Saya tak setuju. Saya yakin ramai kawan-kawan lain pun tak bersetuju.
Tetapi kita tak naklah besar-besarkan cerita ni kan. Kita pun tahu adik kita ni masih baru lagi, insya-Allah lama-lama dia akan faham tentang politik. Cuma kalau boleh Datuk tekankanlah apa nama tu, apa sebab ramai yang bertanya kenapa apa nama tu GPS DAP minta maaf, kenapa UMNO tak. Itu berdasarkan isu. Saya rasa peristiwa tu disebabkan Chong. Saya rasa peristiwa ni disebabkan ada sikit perbezaan pandangan di antara Chong Tianjian dengan GPS di Sarawak. Kita kena tahu ada sensitivity sikit lah sebab dia orang ni masuk Sarawak. BN ni tak ada masalah dengan PBB ataupun dengan GPS di Sarawak sebab kita menghormati kawan-kawan kita di Sarawak. Kita tak bertanding pun di Sarawak walaupun berpuluh tahun orang mengundi dacing. Kalau kita masuk bertanding atas tiket dacing, saya yakin BN pun boleh menang juga. Kita tak kata kita boleh menang semua kursi, tetapi kita masih boleh menang kalau kita masuk bertanding. Tetapi kita ada mutual understanding, kita ada persahabatan yang baik dengan rakan-rakan GPS di Sarawak. Jadi kita tak masuk bertanding. Kita menghormati kawan-kawan GPS kita di Sarawak. Okey? Alright, terima kasih Zaim. Sama-sama Datuk. Sorry kalau kata tu, cuma kita nak minta kita backup each other lah dalam UMNO. Betul. Saya daripada kecil sampai besar. Okey. Ni balik Kelantan mengundi ni tu. Okey. Terima kasih. Kita dah 1 jam setengah bersiaran. Besok pagi saya kena bangun pagi. Kita ada perhimpunan Agung UMNO. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong share live kita pada malam ni. Terima kasih.